benda ni basic kot. Cenut ada kat internet pun banyak. Hak ni forward bias tu condition di mana transistor kita boleh mengalirkan arus atau current. So dia panggil forward bias. Kalau reverse bias, tak ada current yang akan lalu dekat transistor tu. Okay. Selalu dia bila berlaku forward bias, bila kata soalan ni macam selalu berapa? Oh, baru soalan Bapak Makak. Soalan ni kalau teori biasa dia dua lah. Biasa dia dua. Kalau soalan dia minta explain banyak discussion, mungkin ada 4 sampai 5. Kalau just explain selalu dia 2 je. Tapi kalau tengok soalan tadi, dia ada minta 2 elemen. Satu explain, lagi satu beritahu condition dia. Hak ni boleh sampai 2 atau 3. So mostly dia akan ambil satu-satu lah. Tak apa. Dia kalau nak selamat, hampa tulis banyak-banyak. InsyaAllah ada markah. Yang tak okey tu hampa tak lu tulis satu ataupun hampa tulis selalu simple. Satu baris kadang-kadang tak cukup untuk bagi nombor markah. So saran saya, tulislah. Banyak-banyak pun tak apa. Kadang-kadang kita tulis tak apa nak tepat. Tapi kalau mungkin pesyarat tu nak bagi question dekat hampa, dia akan bagi markah lah. At least you guys tulis something. Maybe not hit directly the answer, but nearly meanings pun boleh dapat juga lah markah. Okay. So mostly, bila berlaku the forward bias, bila transistor ni kan dia ada polarity. Dia ada positif dan ada negatif. Kita ada kita ada positif dan negatif. So positif ni kita akan sambung dekat bateri positif lah. Dan bateri negatif ni kita sambung dekat negatif. So macam nak tahu, dia ada P region, N region. Hampa boleh juga fikir, oh P region ni mungkin positif, N region tu dah negatif. Macam tu lah. So in transistor, okay, sebelum tu, kalau kita sambung keadaan macam ni, current kita akan masuk ke dalam transistor. Current, kalau yang forward region, maksudnya current dia boleh flow transistor. Dia akan patah balik masuk bateri. Itu berlaku bila forward bias. Dia sebenarnya kedudukan elektron adalah terbalik dengan keadaan current. Kalau current tu pergi masuk dalam, elektron pula dia sebenarnya bergerak ke hadapan. Dia bergerak ke sana. Itu adalah elektron. Pergerakan elektron itulah yang menghasilkan current. Tetapi secara ironinya, secara realitinya, elektron tu dia mengisi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh di P region. P region ni dia adalah kombinasi elektron yang banyak hole. Kan kita ada elektron valence kan. Itu kalau silikon tu dia ada apa? Ada 4 Ada 4 elektron valence. Kalau tak silap elektron yang kosong. Yang ni diisi dengan elektron, ada diisi dengan elektron. Cuma dekat boron ni tak silap saya dia ada, tapi kalau ikutkan elektron dia tu dia kena ada 4, at least dia ada genap kan. Dia punya ikatan dia mesti genap elektron. Tapi kalau untuk boron dia perlukan 4 tapi ada 1 kosong. So kosong-kosong ni lah kita akan panggil sebagai hole. Ingat kalau dekat P region dia banyak hole. Tetapi dekat N region dia adalah material yang lebih elektron. So lebih elektron ni lah yang akan mengisi ke dalam hole. That's why elektron dekat N ni dia pergi dekat P. Bila semua pergi-pergi ni, itu menghasilkan arus boleh lalu. Okay, itu secara teori asas dia. Tetapi kalau tak ada apa-apa energi, elektron dengan hole ni dia tak bergerak. Dia akan statik dekat dia punya keadaan. Cuma dia orang tak stabil. Bila dia dapat voltage ataupun energi dari luar yang
menggerakkan dia, membolehkan elektron tu pindah daripada elektron N region to P region untuk mengisi kekosongan dekat hole. So minimum untuk berlakunya proses itu adalah kita perlukan 0.7 tu lah, kan ingat kan? So kebanyakan yang kita belajar kat transistor tu voltage yang perlu untuk di-bias adalah minimum 0.7, baru elektron tu boleh bergerak. Bila elektron boleh bergerak, baru current tu bergerak. Kondisi yang boleh bergerakkan current tu kita panggilkan dia adalah forward bias. Inilah keterangan dia. Negative side of bias voltage source push the free electron toward the PN junction. For free electron called electron current. Okay. So 0.7 kalau kita supply ni voltage ni, kalau kita supply 0.6 volt. Walaupun ada voltage yang kita supply, tapi elektron ni masih tak cukup energi dia untuk menggerakkan elektron. That condition kita panggil dia voltage barrier, V barrier, sebab dia perlukan voltage yang lebih pada 0.7 baru dia boleh operate. Operate tu kita panggil dia bias lah, V bias. Kalau dia tak boleh operate tu, bawah 0.7 tu, 0.6, 0.5, 0.4 tu kita panggil sebagai voltage barrier lah. Maksud dia voltage yang menghalang dia untuk bergerak. Bila dia lepas daripada voltage barrier tu, baru elektron boleh gerak. Maksud dia voltage barrier tu adalah at least 0.7. Positive side of V bias attract the valence electron to the left and to P region. Okay. Sebenarnya elektron ni dia bukan setakat berhenti dekat hole je, sebenarnya dia bergerak. Dia masuk dalam kita punya wire, bateri dan masuk balik. Dia pusing satu cycle. Itulah pergerakan elektron. So pergerakan elektron tu adalah menghasilkan current. So current tu adalah terhasil daripada elektron, tetapi dia punya direction dia adalah reverse. Kalau elektron pergi ke kanan, current yang kita hasilkan belah ke kiri. Okay, bolehlah kalau hampa faham macam tu pun boleh tuliskan tu pun boleh dapat markah juga. Alright. Setakat ni ada soalan? Nak tanya? Okey ke? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, Brian. Okay, yang ini dia punya jawapan paling repeat question. The requirement dia negative side of V bias is connected to the N region and positive side V bias is connected to P region. V bias must be greater than barrier potential. V barrier ni kemungkinan dia 0.7, so nak bagi dia elektron jalan tu korang kena supply lebih daripada 0.7. Tapi kalau kita test dalam lab itu dia 0.6 kot. 0.6 ke atas dah boleh lah, cuma dia elektrik yang dia lepas tu terlalu sikit. Untuk 0.8 tu kalau kita letak LED tu sangat cerah. Kalau 0.7 sedang elok je. Kalau 0.6 sangat malar. Tapi 0.5 memang tak ada current langsung. So dia punya voltage barrier dia. Right. Okay, itu soalan pertama. Untuk soalan yes. Alright, dia sama juga berkaitan dengan forward bias. Sama juga dia berkaitan dengan pergerakan elektron. Alright. Depletion region ni adalah alright. Dia membolehkan elektron tu bergerak lalu. Kalau kita di dalam kondisi reverse bias, depletion region kita akan jadi membesar. Kenapa ini berlaku? Dia berkaitan dengan electron movement juga.
bila dia forward bias, bila ada forward bias current lalu, bila current lalu, elektron ni ada ni P, ini ada N kan. So antara P dengan N ni dia letak satu region ataupun panggil bridge lah, kita boleh satu penghadap antara dua material ni. Kan, bila kita gabung dua material ni, dia macam ada satu, yalah ada dua bekas, contoh bekas P dengan bekas N. Kan, ini bekas P ni adalah apa tu, boron banyak, N ni mungkin banyak silikon apa semua. So bila you lekatkan dua benda ni, dia ada macam ada satu benda yang kat tengah ni. Ni macam frame lah. So kalau di dalam forward bias, elektron ini dia akan senang lalu. Di mana barrier antara dua P dengan N ni terlalu kecil. Elektron senang lalu. Hak ni di mana berlakunya forward bias. Kalau di reverse bias, tadi kalau forward bias kita connect positif ke P region, negatif bateri ni ke N region. Kalau kita terbalikkan bateri, yang negatif ni sama dekat P, yang positif sama dekat N. So elektron yang tadi asal dia kalau kita kena pindah lah sebab ditarik oleh positif kat sini. So elektron akan tertarik. Tetapi P ni dia positif ni terletak di sebelah kanan. So elektron ni tertarik ke sana. Tertarik ke belakang. So bila tertarik ke belakang, hak ni banyak elektron pergi ke sini. Dekat tengah ni elektron dia kemakin sikit. So bila elektron ke sikit, and then hole pula dia tertarik ke kiri. Tertarik ke kiri. Hole ni tarik kiri sebab dia dengan negatif. Sebab ni positif dengan negatif dia tertarik. Negatif dan positif dia tertarik. So bila dia tertarik, dia akan berlaku yang bekas dekat tengah tadi, dia akan jadi membesar. Sebab kekosongan tu diisi oleh material lain. So bila dia jadi membesar, kita panggil condition je, depression region akan lagi membesar. So kalau macam ini, P, positif pergi ke P, so elektron ni dia akan tertarik dekat P lah. Kalau, and then P ni dia akan tertarik dengan sana. So dia gunakan kat tengah ni jadi kecil, depression region akan kecil. So dekat forward bias, depression region jadi kecil, tetapi bila dekat reverse bias, depression region kita akan jadi besar. Okay. Alright. Okay, untuk soalan nombor 3. Tahu kan nak buat ni? Senang je kot. Dapat jawapan sama tak? Tahu tak cari ni? Saya rasa tak ada masalah kot. Boleh ke? Kalau tak boleh, kalau boleh saya proceed next question. Ni jawapan dia. Dapat sama tak? Tahu tak nak dapat macam ni macam mana? So explain sikit sir. Explain sikit? Boleh, no problem. Okay sir. Sekejap saya copy ni sekejap. Alright. Okay, kalau kat sini kita tengok dia adalah type of amplifier lah. Sebab kita ada AC source, kita punya signal, and then kita ada emitter. Di common emitter tu ada resistance. Okay, untuk case yang soalan ni, dia tak minta kita cari AC. Dia cuma minta kita cari value VE, VC dan VB. Di mana kat sini untuk condition DC analysis lah.
Seterusnya dia suruh cari kita load line analysis. Alright. Load line analysis ni di sini juga kita perlu carikan dia IC VCE. Kita cari IC cut off juga, IC cut off. Dan kita perlu cari VCE cut off. Sorry, IC saturation ya. Saturation. Dan VCE cut off. Silap pula. Alright. So, kita kena cari IC, VCE, VC, VE dan VB. So, untuk yang pertama, kita kena buat DC analysis di mana kita open kita punya capacitor. And then AC source tu kita ground kan. So, kita dapat bentuk baru. Kita punya transistor. Kita ada RC, kita ada RE, kita ada VCC. Kita dapat bentuk macam ni bila kita buka kapasitor. Tetapi bentuk ni masih tak normal. So kita tukarlah bentuk normal. Nak bentuk normal tu kita ada macam ni. Kita ada VBB, kita ada RB, kita ada kapasitor, kita ada transistor. Okay. Alright. Ni tapi kalau saya buat ini tanpa keliru pula. Dia sebenarnya dari sini pun mampu boleh juga. Kan mula-mula kita kena cari daripada base to emitter loop kan. So hampa boleh ambil macam ni. Ataupun kalau yang tadi tu tak nak keliru. Ni boleh juga, cuma dia ini VCC, ini pun VCC. Kan sambungan ni VCC, sini pun VCC. Tapi buat sini nanti hampa keliru, tak apalah. Saya ambil yang macam ni je lah. So first of all, kita kena buat cari loop base to emitter. Ni mana-mana nak cari dalam BJT, korang kena start pengiraan daripada base to emitter. So korang kena cari dia punya current. First of all, korang kena cari IB dulu. So nak dapat IB, korang kena buat loop base to emitter. So kalau kita tengok voltage current yang flow tu adalah start daripada voltage VCC. So, apa yang kita belajar adalah voltage yang masuk sama dengan voltage load. Voltage source sama dengan voltage load. So voltage source dia adalah VCC. Masuk ke sini kita akan jumpa IB, RB. Kita tak masuk sini tau. Kita ambil analysis dari sini. IB, RB plus. Sini ada VBE. Kita ada VBE. Kita ada. Kalau kat sini kita ada IE, RE. Alright. Dapat macam tu, kita cuba tukarkan sebab kan kita nak cari IB, kita tukarkan IE tu dulu, notation dia. So apa relation between IE dengan IB adalah IE sama dengan beta plus 1
IB. So kita ganti siap-siap. Nanti di kita punya equation semua dalam IB. IB, RB plus VBE plus 1 plus beta IB, RE. So kita kumpulkan IB dalam satu tempat. IB, RB plus 1 plus beta IB, RE equal to VCC minus IB, RE, RB. Alright. Oh, tolak VBE. Silap. Yang apa tak IB kita dah pindah dah. Tolak VBE. Ni dah ada. Right, cukup. Okay. Dan kalau kita buat kumpulkan IB kat luar. So, IB, RB. Kita buat keluar IB ni. So, 1 plus beta RE equal to VCC tolak VBE. So IB equal to VCC tolak VBE over RB plus 1 plus beta RE. So dalam soalan dia kata beta ada berapa? Dia bagi beta adalah sama dengan 120. Alright, kita replace semua value. Kita ada dalam VCC. VCC kita adalah 30 volt. Tolak dengan VBE adalah 0.7 volt. RB kita ada berapa? 240 kilo ohm. Tolak tambah 120 tambah 1. Ni beta. HI kita adalah 1K. Cuba kira. Kat sini nampak tak macam mana kita dapat IB ni? Nampak tak flow dia? Nampak sir, nampak. Nampak ya? Bagus. Ada kira. Dapat berapa tu? Dapat berapa IB? 81.16. Berapa bagian? 81.16. Mikro Ya, mikro. Alright. Okay. Alright, ni pun betul. Okay. Kalau sudah tahu dapat IB, kita boleh cari IC. So nak dapatkan IC, senang saja kita pakai formula. Hak ni memang kena hafal. IC equal to beta IB. So IB dah ada, beta adalah 120 darab dengan 81.16 microampere. Kita dapat dalam berapa? Edina berapa? 9.74 9? miliampere. 9 berapa? 9.74 miliampere. 9.74 mili ya? 9.74. Betul ke? Saya silap kot. Dapat. Right. Alright. So, kita jangan berhenti kat situ sebabkan dalam question tu suruh kita cari apa? VC, VE dan VB. So VC selalu dengan IC, RC, VE, IE, RE. Kalau IB, IB, RB. So value IB kita dah ada, IC kita dah ada, IE kita belum ada. So kita kena cari IC juga. Allahu Akbar. So untuk dapatkan IE kalau pakai formula yang ni, IE equal to 1 plus beta IB. So 121 darab dengan
81.16 mikro. Dapat berapa? Oh. Diva dapat berapa? Hello, Diva. Kat mana? Kalkulator rosak, sir. Rosak? Apa rosak? Kalkulator rosak. Ayo. Okay. Alright, kita dapat IE adalah 9.82. Okay, betul ke? Okay, sekarang kita kena cari. Alright. Oh, kita kena cari VCE juga VCE. So, nak dapatkan VCE ping Okay, untuk cari VCE kita kena pakai looping KCL dalam collector to emitter. So looping tu adalah kat sini. Sama juga teori dia, voltage yang masuk voltage source sama voltage load. Voltage source kita adalah VCC, voltage load kita IC, RC plus kita ada VCE dekat sini. Kita ada VCE plus kita ada IE, RE. So VCE sama dengan VCC tolak IC, RC tolak IE, RE. So VCC kita adalah berapa tadi? 30 volt. IC kita dapat tadi berapa? 9.74 mili darab. RC kita 2K tolak IE 982 darab 1K. 1K, betul 1K. Alright, dapat berapa? Brian dapat berapa? 0.78. 0.78 volt. Okay. Okay, settle VCE. So sekarang kita cari VC, VB, VE. Okay. Dekat sini VC itu adalah VC itu dekat sini. VC. So beza antara VCC tolak dengan voltage ICRC ni kita dapat VC dekat sini. VE kat sini. Sekejap saya tengok balik. VC. Oh betul. So VE tu dekat sini di mana selepas VCE dan VB adalah di VB tu adalah kat sini. VB di mana voltage ni dengan voltage kat sini. Okay. So
nak dapatkan voltage dekat WC ni, kita kena voltage source ni tolak dengan voltage ni, baki tu adalah voltage dekat WC. So WC adalah voltage baki daripada VCC tolak ICRC. Alright, kita dapat 30 tolak IC 9.4 mili. Okey. So 30 tolak 19.48 kita dapat dalam 10 volt 52. Okey. Untuk VE adalah voltage yang dekat. So voltage yang dekat sini kita boleh tolak terus dengan voltage dekat sini, kita dapatlah voltage dekat sini. So VC tolak VCE, kita dapatlah voltage VE. VC tadi kita dapat 10.52 tolak VCE adalah 0.78. Kita dapat dalam 9.74 volt. Kalau tak faham boleh tanya ya. Jangan buat senyap-senyap, nanti keliru. VCE. Alright, betul. And then IB adalah voltage yang dekat sini. Ini hampa boleh VCC tolak RB ni, VCC tolak IB RB pun boleh, ataupun hampa tambah je voltage VBA tambah dengan voltage kat sini. Kalau ikut skema ni ditambah dua tu. So ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana Atika? Saya tak dengar. IE tadi IE. Yang ini Oh, okey. IE. Okey. Kalau untuk dalam buku Niemann, kalau ikut buku Niemann lah, IE tu formula dia sama dengan 1 plus beta IB. Untuk kita punya mazhab, kita pakai buku tu. Sebelum awal-awal tu kan kita pakai buku Floyd kan. Buku Floyd tu dia assume sama, lebih kurang sama. Tapi nanti tak tepat kalau lebih kurang sama. Kalau kita pakai buku cara Niemann punya method, kita lebih tepat. So IE tu adalah sama dengan 1 plus beta IB. IB ni kita dah cari dah. Sebelum ni kita dapat dah IB. So beta ni kita dapat dah daripada soalan 120. So masuk je lah value dan kita dapat je lah IE. Kalau kita perasan, kalau kita nak cuba approvekan sama betul ke IE ni betul ke tak, IE tu dalam masa sama adalah sama dengan IB plus IC. Cuba pelaskan 1.74 mili tambah 8.116 mikro. Dapat tak ini balik? Dapat. Dia dapat. Betul lah tu. Kalau ikut cara Niemann tu, dia lebih tepat. Itulah cerita dia. Okay, mana berhenti tadi? Oh, kita cari VB ya. Okay. Jauh sangat tu. Okay, VB dia adalah sama dengan VBE tambah VE IERE 0.7 tambah IE kita tadi adalah mana tak tahu 982 mili darab dengan RE adalah 1K.
Dapat dalam 10/52 volt. Oh, 0.74. Oh, ni salah ni skema ni. Ni bukan 0.74. Oh, dah ambil dari WE. Oh, faham. Oh, tak sama. Oh, okay. Kenapa dia tak? 0.7. 974. Sekian pasal 116 micro harap 240K Okay, 30 langsung. Sir, Ya? untuk yang VB tidak boleh guna IBRB tak sir? Apa yang soalan ni saya nampak dia faham, dia cuba cari voltage yang selepas dia. Voltage yang selepas. Kalau kita ambil, selalu kan kita ambil direct kan. Sebelum ni soalan ambil direct je. Tapi dia nak minta yang kat location ni. Lepas tu soalan tu tunjuk dia nak ambil point kat mana lah. Lepas tu dia tunjuk macam tu. Point yang selepas. Tapi soalan ni macam tak lengkap. Nak pengiraan dia, dia ambil point dekat sini. Kalau ambil point dekat sini, kita tahulah current darab dengan resistance kita dapat voltage dekat sini kan. Tapi saya rasa dia minta sebelum ni. Voltage yang sebelum ni. Kalau you guys dapat soalan ni, make sure nanti tanya kat pensyarah tu, dia nak ambil voltage yang drop dekat resistance ke selepas resistance. Tapi saya tengok skema ni, dia ambil voltage yang selepas resistance. Kan little bit keliru lah skema dia bagi macam tu. Saya ni dia ambil lepas ni lah, lepas resistance. Kalau ikutkan IERE ni, kita dapat dalam 10.52. So 10.52 tambah 0.7. Oh, dapat 9. Silap ni. 9.82. 9.82 mic. Ini darab 1K tambah 0.7. Alright. Saya rasa dia ada salah sikit. Kalau ikutkan IERE ni 982 darab dengan 1K kan. Dia punya resistance 1K. Kita dapat dalam 9.82. Kalau kita tambah dengan VBE, kita tambah VBE 982 tambah VBE, kita dapat 10.5. Buat barulah. Ini 0.7 tambah 9.82, kita dapat 10.5. Dalam cara lain boleh juga, VCC ni tolak IBRB ni, kita dapat juga VB kat sini. Ada lain, VBB
tolak VB je. VCC tolak IB RB. Pun boleh juga VCC kita 30 tolak IB kita 8.1 16 mikro darab dengan 240K. Sepatutnya dia dapat 10.52. Yang ini sama dengan nilai ini. Sepatutnya inilah yang betul. Ini saya rasa macam salah je. Skema ni macam salah je. Dapat sir 10.52. Kan? Dua-dua Ya. kiraan ni dapat 10.52. Saya rasa yang kiraan ni tak pernah tepat lah. Tak apa, nanti saya tanya sikit dia punya koordinator balik. Yang buat soalan ni. Right, sepatutnya cara macam tu lah. Antara you boleh tolak water supply dengan kat sini, dah dapat water dekat sini, ataupun water sebaki tu you tambah. Boleh juga. Dapat juga dekat WP. Either one. Right. Okay. Interesting. Okay, seterusnya kita nak cari, kita nak buat DC load line. So nak dapat DC load line, kita kena cari VCE saturation and VCE cut off dengan IC saturation. Okay. So first thing first, kita ambil kita punya pembareh. Kita lukis part CY ni adalah untuk IC. Dan kita lukis dekat part CS untuk VCE. Alright, settle. Okay. Ni VCA, yang ini kita ada IC. So nak dapatkan IC, VCE cut off. Alright, VCE cut off tu biasa dia VCC sama dengan VCE plus IC RC. So kalau kat sini nak dapatkan dekat pasir S ni, kita kena set IC sama dengan kosong. So bila kita set sama dengan kosong, so VCC sama dengan VCE lah, sebab hak ni jadi kosong. Right, sekarang VCC kita berapa? VCC kita sama dengan 30. So VCE cut off kita adalah 30 volt. Lukislah kat mana 30 volt. 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25. Wah, tak boleh juga, kecil sangat. Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Alright, saya dapat dekat sini. Okay, dan kita cari IC saturation. So, biasa ada, kalau tak ada, biasa ada kalau tak ada resistor dekat emitter, senang. Kita boleh pakai formula yang sama. Tetapi sekarang kita tak boleh pakai formula yang itu sebab kita ada RE. So kita kena ambil value RE juga. VCC sama dengan VCE plus IC RC plus IE RE. So kat sini, saya rasa kat sini dia pakai, dia nak mudahkan cara IC kita berkurang sama dengan IE. Jadi assume macam tu. So kita dapat VCE plus IC RC plus RE. Okay. And then disebabkan nak dapatkan dekat line ni, kita nak dapat grid-grid dekat paksi Y ni, paksi Y ni. So kita kena set VCE sama dengan kosong. So kita set sama dengan kosong. So kita potong. So VCC sama dengan IC RC plus RE. So IC sama dengan VCC bahagi RC plus RE. So VCC kita ada 30
Vote RC kita ada berapa? Tak ingat. 2K. And then kita ada RE kita 1K. Okay. 30 bagi 3K. Kita dapat dalam ya 10 mili ampere. 10 mili ampere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, lepas tu kita buat draw a line. Okay. And then tak habis lagi baru dapat IC set. Ini IC set. Ini dapat VCE cut off. VCE cut off. Kita kena cari Q point. Kat mana Q point kita? Kita kena ambil value IC dengan value VCE. IC kita dapat berapa tadi? Ni IC set. IC 9.74. Oi, kat bawah. VCE kita dapat berapa? 0.78. Okay. Kita punya VCE adalah 0.78 around dekat sini. And then kita dapat IC 974. Dekat sini lah kot. Kita tarik. Oh, dah campur color pula. So IC kita dapat berapa tadi? Oh. IC 974. IC sama 974 milliamp. Ini ICQ. And then VCEQ kita adalah 0.78. 0.78 volt. Right. So Q point korang kat atas. Oh lama. PT dah habis. Oh, dia looking sini dia tak buat Q point. Alright, saya buat lagi detail. Kita dapat dah. Oh, sama. Oh. Betul. Alright. So kita dapat VCE cut off 30, IC set kita 10 dan kita punya ICQ kita dekat 9.74 dekat atas and then VCEQ kita 0.78. Alright, settle. Any questions? Saya faham ke? Faham sir. Faham ke? Sir, Faham ya? upload Okay, dekat good. GC kan? Selalunya sebabkan letak GC, siapa nak nanti PM saya akan bagi. Ni untuk whiteboard ni, whiteboard ni boleh ke download lah you di calculation.
Alright, seterusnya kita soalan seterusnya. Soalan edis. Ya, ya Arif. Apa Arif? Tak dengar, ulang balik. Arif cuba type putus-putus lah Arif. You punya internet tak okey kot. Cuba type ya. Type dekat chat box. Hello, Assalamualaikum. Sorry sir, connection hilang tadi. Arif nak share ni ke? Slide ke? Saya tak dengar lah soalan Arif. Boleh tak tanya dekat dalam chat box? Okay sir. Okey, untuk yang lain boleh cuba soalan nombor 1. Saya bagi dalam masa dalam 15 minit ke 20 minit. Boleh cuba dan kita discuss. Kalau yang Muslim nak solat dulu pun boleh pergi solat dan sambung untuk buat tutorial. Arif, tulis je soalan dekat ni, dekat chat box ni. Tulis je dekat chat box apa soalan dia. Saya tadi tak dengar Arif cakap apa.